Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Video kali ini Cikgu ingin sambung perkongsian sains tingkatan 2 bab 8 subtopik faktor-faktor yang mempengaruhi tekanan udara. So ada berapa? Ada 2. Yang pertama isi padu, yang kedua suhu. Okey, kita tengok isi padu. Hubungan isi padu dengan tekanan udara. Tolok Borden. Apabila bekas tertutup dimampatkan, isi padu ruang di dalam bekas dikurangkan. Betul tak? Kalau kita ni sebelum banyak ni zarah-zarah udara boleh berlari, boleh berlanggar banyak lagi. So, bila kita mampat dia, isi padu jadi kurang lah. Hal ini menyebabkan zarah udara berlanggar lebih kerap dengan dinding bekas dan tekanan udara dalam bekas meningkat. So, dalam ni dia hentang-hentang dalam ni. Antara satu sama lain ni. So, tekanan yang kat dalam ni meningkat. Tu kaitan dia. Okay. So, bila isi padu makin berkurang, so tekanan dia meningkat. Yang kedua, suhu. Okey, kalau gambar sebelah ni, semakin rendah suhu, semakin lambat gerakan zarah udara. Semakin tinggi suhu, semakin cepat gerakan zarah udara. So, macam kita duduk panas air lah. So, bila kita duduk panas air tu, yang bubble, yang gas duduk meruak naik tu. So, apa dia? Yang ni. Makin cepat, makin laju dia duduk melangkah. Okey. Apabila suhu udara dalam bekas tertutup bertambah, zarah udara bergerak dengan lebih cepat. Okay, hal ini menyebabkan zarah udara melanggar dinding bekas dengan lebih kerap dengan daya yang lebih kuat. Tu ingat. Isi padu kurang, tekanan udara meningkat. Apabila suhu bertambah, tekanan udara pun bertambah. Tu. Dua faktor ni. Oleh itu tekanan udara dalam bekas meningkat. Okey, tekanan atmosfera. Apabila air di dalam sebuah kotak minuman disedut keluar, kotak itu akan kemik. Kan yang kita duk sedut minum, last sekali dia kemik kan. Apabila air di dalam kotak minuman disedut keluar, ruang di dalam kotak tu menjadi separa vacuum. Dan tekanan udara di dalamnya pun berkurang. Sebab ada ruang udara dah. So, tekanan udara dalamnya dalam kotak tu rendah. Dekat luar kotak lebih tinggi. Maka tekanan udara yang lebih tinggi di luar menyebabkan dia tekan permukaan kotak dan menyebabkannya kemik. Tekanan udara di luar kotak disebut tekanan atmosfera. Tekanan atmosfera ni tekanan yang dikenakan oleh atmosfera ke atas permukaan bumi dan semua jasad di bumi. Tak kisahlah siapa-siapa, pokok ke, ikan ke, ayam ke, batu ke, semua ada. Kalau duduk di luar mesti ada tekanan atmosfera. Aplikasi konsep tekanan udara dalam kehidupan harian. So ni antaranya pam sedut, hemisfera magnetbird, penyedut minuman, sifon, picagari, pembersih, vacuum. Kita pergi satu persatu. Yang pertama, pam sedut. Okey, yang pertama yang kita duduk pam sinki tersumbat kan. So ni macam mana apa yang berlaku bila kita tolak first tu, kita paksa udara ni dipaksa keluar. Okey. Lepas tu tekanan yang kat dalam ni kuranglah. Dikurangkan di kawasan ni kan. Okey. Lepas tu lepas kita tekan, kita tarik. Bila kita tarik, tekanan yang tadi ni, ni. Tekanan udara dalam pipe ni meningkat. Okey, menyebabkan yang tersumbat tadi akan bergerak naik ke atas apabila ditarik. Okey, so kat kawasan dalam ni jadi tinggi, dekat yang luar ni jadi rendah. Okey. Apabila pam ditekan menyerta pada sinki, udara di dalamnya akan dipaksa keluar lalu membentuk keadaan yang bertekanan rendah kat sini. Okey.
Tekanan yang tinggi di dalam salur paip menolak kotoran yang tersumbat tadi apabila pam sedut ditarik di atas. Macam cikgu bagi tahu tadi. Okey, so yang ni rendah, yang ni tinggi. Tinggi ingat konsep dia tinggi akan bergerak ke rendah. Itu je. Yang kedua, hemisfera magdeburg. Apabila udara di dalam hemisfera ni dipam keluar. Okey. Supaya ruang dalam hemisfera menjadi vacuum, tekanan di dalam hemisfera menjadi sifar. Kedua-dua hemisfera tidak dapat dipisahkan kerana tekanan atmosfera ni di luar mengenakan daya yang besar ke atas hemisfera. So nak buka ni memang susah lah. Okay. Ni hemisfera magdeburg ni. Sebab apa tekanan atmosfera yang tinggi dari luar ni. Tekan memang susah nak buka. Okay. Yang ketiga, penyedut minuman. Apabila udara dalam penyedut minuman disedut, ruang di dalam penyedut akan menghasilkan tekanan yang rendah. Okey. Tekanan udara yang tinggi di luar, iaitu tekanan atmosfera akan tolak air masuk ke dalam penyedut minuman dan akhirnya ke mulut. So, yang dekat luar ni tinggi ni, tolak tekanan air ni, dekat dalam ni rendah. So, tinggi akan bergerak ke rendah. So, air akan naik masuk ke mulut. Tu aplikasi dia. Seterusnya, sifon. Hujung tiup B diletak lebih rendah daripada hujung tiup A supaya air mengalir keluar daripadanya. Siapa yang ada bela ikan di rumah, so macam mana nak cuci akuarium, nak buang air. So inilah caranya. Ambil tiup, A letak tinggi, B letak rendah. Okay. Air yang memenuhi tiup akan mengalir keluar dan menyebabkan tekanan di dalam tiup menjadi rendah. Okay. Tekanan atmosfera pula akan menolak air ke dalam tiup, menyebabkan air mengalir keluar secara berterusan. Okay. So kat sini, kalau boleh sedut dulu ke, dekat ujung B ni sedut dulu, lepas tu air akan mengalir. Terus. Sifon. Seterusnya, picagari. Apabila omboh ditarik ke atas, isi padu udara dalam silinder bertambah. Okay. Hal ini menyebabkan tekanan udara yang rendah terbentuk dalam silinder. Tekanan udara yang lebih tinggi di luar, akan menolak cecair masuk ke dalam picagari. So tinggi ni, tekanan atmosfera tinggi, dia akan tekan air ni, air akan masuk dalam ke kawasan tekanan yang rendah. So tu aplikasi kita guna picagari. Seterusnya, pembersih vacuum. Apabila suis dihidupkan, kipas di dalam pembersih vacuum tu akan sedut udara keluar daripada pembersih vacuum. Hal ini menyebabkan tekanan udara di dalam pembersih vacuum menjadi rendah. Kan? Mula-mula kipas bergerak motor dia tu. Pusing menyebabkan kawasan dalam pembersih vacuum ni so jadi rendah. So dekat luar tinggi. So bila dekat luar tinggi, apa yang jadi? Akan menolak udara dan habuk ke dalam pembersih vacuum. So dia akan tertariklah masuk ke dalam vacuum ni. Habuk masuk. Tu cara dia pembersih vacuum. Berkaitan altitud dengan tekanan atmosfera. Kita tengok sikit. Tekanan atmosfera menurun apabila altitud semakin meningkat. So kalau tempat kita naik bukit ke, makin naik, makin tinggi. So bila makin tinggi tekanan atmosfera dia makin rendah. Yang tu. Hal ini disebabkan oleh tarikan graviti. Molekul udara yang berdekatan dengan permukaan bumi ditarik bersama oleh tarikan graviti menyebabkan kenaikan tekanan. Pada altitud yang tinggi, molekul udara kurang dipengaruhi oleh tarikan graviti bila duduk atas tu. Okey. So molekul udara pun jadi kuranglah duduk atas tu. Maka udara itu kurang berat dan mudah mengembang. Hal ini menyebabkan tekanan atmosfera rendah pada altitud yang tinggi. Okay. So bila makin naik tinggi, ingat tekanan atmosfera dia rendah.
Okey, ni. Contoh gambaran dia. Tekanan atmosfera pada altitud yang berlainan. So, tekanan tinggi, ingat tekanan dia rendah. So, kita panjat. Kurang molekul udara memberi tekanan ke atas orang ini apabila berada di atas gunung. Kat bawah pula, lebih banyak molekul udara memberi tekanan ke atas orang ini apabila berada di bawah gunung. Ni siapa dia ni? Dengan semangat Malaysia boleh, dua orang rakyat Malaysia, Dato' M. Majidran dan Dato' M. Mohanades, merupakan warga Malaysia yang pertama yang berjaya menawan puncak Gunung Everest pada 23 Mei 1997. So, macam mana memang berjiwa Malaysia lah. Malaysia boleh kan? Ni. Puncak Gunung Everest ialah kawasan dengan tekanan atmosfera yang sangat rendah. Kesan kedalaman pula. Tu tinggi. Yang ni dalam pula. Bagi seorang penyelam yang berada di bawah laut, badannya akan mengalami tekanan. Berat air laut yang bertindak pada badan penyelam tu yang menyebabkan tekanan tersebut. Okey. Kesan kedalaman terhadap tekanan cecair dalam kehidupan harian. Dinding empangan, penyelam laut, badan kapal selam. Okey, kita tengok. Dinding dam ataupun empangan air direka bentuk lebih lebar. Pasal tak? Dia lebih lebar ni. Pada bahagian dasar sebab apa? Untuk atasi kesan tekanan air yang tinggi pada bahagian dasar empangan. Ni. Baru kita tahu. Sebab apa? Bukan saja-saja arkitek, engineer, cipta, reka, dia bagi lebar di bawah. Penyelam laut pula pakai peralatan khas pada pakaian supaya dapat menahan tekanan air yang tinggi. Tak boleh pakai t-shirt biasa ya. Okey. Yang ketiga, badan kapal selam diperbuat daripada bahan yang kuat supaya tidak kemik apabila tekanan air yang tinggi. Ni badan kapal selam ni. Wallahualam. So, setakat itu saja perkongsian cikgu untuk kali ini. Kalau anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video akan datang. Wallahualam. Assalamualaikum.